Okay guys, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, video kali ini saya buat kelainan. Biasanya saya cerita tentang hantu, tapi kali ini kita pergi tempat hantu. Tempat misteri. Tempat ni dikatakan sangat misteri sebab banyak kes sudah orang sesat di kawasan ni. Ya. Buat sementara ni ada 2 kes yang jadi kes sampai panggil bomba lah, panggil polis sebab sesat. Dan dikatakan kawasan ni ada penempatan bunian. Okay guys. Dan diantara mangsa yang pernah pernah bertembung dengan benda ni adalah Ustaz Fauzi. Okay, betul kan? Okay. Pernah dengar suara-suara tapi tidak ada orang di atas, betul? Betul. Jadi kita akan cuba menelusuri kawasan berkenaan. Adakah benar? Atau tidak? Terang ketawa aku buat cerita hantu begini. Okay, jom. Kawasan hutan simpan. Okey. Jadi kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa-apapun sebelum masuk mana-mana kita mesti doa. Mulakan dengan doa. Kurang-kurangnya bismillah. Okey, dengan nama Allah. Insya-Allah. Ya. Okey guys, tempat yang kami naik ni nama bukit dia Bukit Pancang. Okay, bukit ni famous di daerah Tawau kerana view dia sangat cantik. Ya, bukan saja view tapi dia punya jalannya ni, okey, agak mencabar. Ya, sangat mencabar. So, apa peraturan-peraturan semasa hiking atau mendaki untuk mengelak benda-benda yang kita tidak ingini berlaku lah. Okay, first kita mesti sentiasa baca doa lah untuk meminta perlindungan. Kedua, kalau boleh semasa kita mendaki jangan sombong. Jangan sombong, mulut jangan celupar, memaki. Ya, jangan ego. Oh, alamak, bukit ni kecil ya. Tak hidung. Jangan. Kan guys? Kadang-kadang akibat sombong begitulah orang-orang yang begitu selalu menjadi mangsa. Ya. Tambah-tambah dalam hutan ni bukan manusia saja, bukan haiwan saja tinggal, tapi ada makhluk lain yang tinggal. Ya. Ya, ada dalam hadis Nabi. Ya, makhluk jin dia tinggal di kawasan-kawasan yang orang lain tidak tinggal. Okay guys, dah terjun. Okay guys, air terjun jadi kalau hari hujan. Semalam hari hujan sangat lebat satu malam, jadi air terjunnya akan jadilah. Okay. Bye. Pelan lah, licin ni. Okay guys, kawasan pendakian kita ni dikatakan memang agak keras lah. Ya, sebab dikatakan ada kawasan di kawasan pendakian ni dikatakan perkampungan bunian. Tapi saya kurang pastilah. Tapi semasa saya mendaki seorang, saya pernah mendaki seorang diri di kawasan ni. Nama saya sering dipanggil, tapi tidak ada orang. Dipanggil, Lip, Lip. Tapi bila saya toleh tidak ada orang. Ya, memang agak seram lah. Dan pernah sekali juga bila nama saya asyik dipanggil, saya tidak tahan, saya terpaksa U-turn, turun semula. Sebab tidak berani. Kadang-kadang semasa mendaki juga. Kawan kita, tunggu dulu. Kadang-kadang masa kita mendaki, kita akan terhidu satu bau harum
Sangat harum. Seperti ada orang pakai minyak wangi. Tapi minyak wangi itu yang kita tidak pernah jumpa. Kita tidak pernah hidup. Sangat harum. Dan bila kita terhidu dengan bau harum begitu, guys, hati-hati. Oh, itu mungkin tanda-tanda lah benda tersebut mungkin ada di sekeliling. Apa yang penting, kita hormatlah tempat dorang. Kita jangan ego, jangan sombong seperti yang saya cakap tadi. Jangan buat perkara nakal. Ya, kalau kita hormat, insya Allah kita tidak diganggu juga lah. Oke guys. Kalau kawasan pendakian nih, oke, sama ada siang atau malam, kalau cuaca macam begini, mendung, suasana hutan akan menjadi gelap juga. Ya, begitu juga pada waktu senja petang. Walaupun di luar masih terang, tapi kalau dalam hutan dia akan gelap. Dia akan gelap awal. So kebanyakan orang sesat disebabkan mereka lambat keluar daripada hutan lah. Ya, jadi kalau boleh, kalau yang mendaki pada waktu petang kah, ataupun pada untuk mengelakkan gelap, kalau boleh bawa headlamp, lampu. Ya, sebab kebanyakan punca orang sesat di dalam hutan sebab mereka kegelapan semasa cuba keluar dari hutan. So untuk kecemasan bawalah headlamp. Ya, sebab dalam hutan memang awal gelap. Ya, dia tidak sama dengan di luar. Dan sekarang saya ni lah, suasana sekarang mendung. So dalam hutan ni dia agak gelap sedikit. So guys, itu di antara tips kalau mendaki di dalam hutan. Guys, laluan semakin mencabar. Kami terlalu laju, jadi agak penat sedikit. Tapi ini namanya cabaran. So rakan-rakan saya nih, sedikit masa lagi mereka akan mendaki Gunung Kinabalu. Oh, ini sebahagian daripada latihan lah. Ya. Oke guys, saya akan ceritakan dua case yang famous lah di kawasan ni, yang orang sesat. Oke, first, saya pernah ceritakan sebelum ni. Oke, ada dua orang remaja lelaki. Mereka mendaki tempat ni pada awal pagi, jam beginilah pagi. Mereka sudah sampai puncak, ke atas, diceritakanlah. Kemudian lepas mereka berada di puncak, mereka turun. Dan apabila mereka turun, mereka tidak jumpa jalan untuk turun ke bawah. Dikatakan mereka berada di tempat kejadian, satu tempat tu dia di situ saja. Sedangkan laluan kawasan sini jelas luas. Jadi mereka tu berada di kawasan yang sama berkali-kali. Sampai satu masa mereka keletihan dan kehabisan tenaga. Oleh kerana mereka sudah tidak tahan, mereka terpaksa menghubungi pihak bomba. Hai, nasib baik boleh telefon bomba guys. Jadi selepas dapat panggilan, bomba terpaksa naiklah kawasan ni. Dan akhirnya mereka dijumpa pada tengah hari, lebih kurang 1 petang 2 petang begitu, dalam keadaan yang sangat lemah. Dan yang pelik, mereka tidak jumpa pendaki lain yang naik kawasan sini. Sedangkan kawasan sini memang kawasan laluan pendaki naik turun. Tapi pelik, mereka tidak jumpa siapa-siapa, sehinggalah pihak bomba menyelamatkan mereka. Dan akibat kes mereka tu, kawasan di sini ditutup oleh Jabatan Hutan. Dan selepas itu memang tidak boleh orang mendaki kawasan ni, melainkan meminta kebenaran dan guna permit. Guys, itu di antara kes yang berat lah yang berlaku di kawasan ni. So nanti saya akan bawa anda ke tempat di mana mereka dijumpai, guys. Dan dikatakan kawasan itu adalah kawasan perkampungan.
Bunian. Oke guys, kita sudah hampir di kawasan di mana tempat budak yang dijumpa itulah yang sesat, dan dikatakan di sinilah kawasan perkampungan Bunian. So guys, mari kita perhati kawasan berkenaan. Di sinilah kawasan yang dikatakan misteri, dan dikatakan di sinilah kawasan perkampungan Bunian. Dan di sinilah tempat budak-budak, 2 orang budak lelaki yang sesat dikatakan tidak boleh keluar di jalan berkenaan. So guys, kawasan di sini lapang, rata, dan memang nampak macam lain daripada yang lain lah di antara kawasan pendakian. Tadi kita nampak macam hutan, tapi di sini lapang. Tuh guys, dikatakan di sinilah perkampungan Bunian. Guys, kadang-kadang orang akan dengar suara orang, bau haruman misteri di kawasan ini. Tengok guys, dalam hadis Nabi pun tempat tinggal jin adalah di kawasan yang lapang. Ya, kawasan lapang seperti padang pasir, hutan yang lapang. Inilah kawasan hutan yang lapang. So tidak mustahil tempat ni adalah kawasan perkampungan Bunian. So kalau dalam video ni kamu nampak apa-apa, mention kepada saya. Sebab saya tidak nampak apa-apa buat sementara ni. Cina, jom kawasannya. Budak tadi jumpa. Kawasannya berbatu. Memang cantik lah kawasannya ni. Memang sesuai untuk rehat, tapi tidak boleh rehat lama. Apalagi kau tidur di sini. Ya, pelik juga lah kenapa mereka tidak boleh keluar dari kawasan ni. Mereka berulang jalan di kawasan tempat yang sama. So guys, tengok. Buat embun. Tengok. Tengok. Pakai sudah dorang. Duri. Tengok ya. Kabus. Betul-betul macam di perkampungan. Guys. Wow. Seram pula. Kawasan ini berembun. Ya. Sini kawasan-kawasan yang dikatakan misteri lah, ya, guys. So, in case kalau kamu nampak apa-apa dalam video ni, tinggalkan komen di bawah, oke? Guys, tengok. Memang kawasan sini sangat luas, seperti ada orang tinggal di kawasan ini. Ya? Anda boleh lihat sendiri. Dia seperti laluan orang lah di sini. Ya. Oke guys, kita teruskan perjalanan. Oke, sekarang saya cerita case yang kedua. Case yang kedua, ada 10 orang pendaki perempuan. Oke, perempuan lelaki lah bercampur. Mereka mendaki di kawasan ini juga. Oke, pada waktu sekitar selepas asar begitu, mereka mendaki. Dan sampai di puncak juga. Dan apabila mereka turun, sama juga, mereka tidak jumpa jalan keluar. Oke, mereka tidak jumpa jalan keluar dan terpaksa menghubungi rakan lain. Mereka tidak hubungi Bomba, mereka hubungi rekan saya yang lain lah. Saya pernah cerita ni dalam video saya sebelum ni. Oke, jadi rekan saya itu datang lah. Nanti guys kawasannya kabus. Oke, rekan saya datang mencari mereka. Dan bila rekan saya datang mencari, dia tidak jumpa pendaki-pendaki berkenaan. Dia sampai telefon, coba call, coba minta lokasi, tidak jumpa. Sehingga lebih kurang hampir pada waktu maghrib, barulah rakan saya itu jumpa mereka di satu kawasan tempat yang lain, bukan di kawasan sini. Ya.
Dan mereka, selepas rakan saya itu jumpa, dia coba bawa keluar dari kawasan berkenaan. Sedangkan kawan saya itu biasa mendaki di sini, biasa laluan sini. Tapi bila mereka coba keluar, mereka tidak jumpa jalan keluar. Ya, mereka sesat. Sedangkan kawan saya itu biasa mendaki. Dan akibatnya rakan saya itu jatuh ke dalam gaung dan menyebabkan dagu dia pecah. Dan mau tidak mau, mereka terpaksa panggil bomba untuk menyelamatkan mereka. Dan lebih kurang 8 malam barulah bomba datang menyelamatkan rakan saya yang jatuh di gaung. Jadi rakan saya yang ingin menyelamatkan orang, akhirnya dia yang diselamatkan. Dan menyebabkan dia terlantar di hospital lebih sebulan. Dan itu guys, diantara kisah-kisah yang agak seram dan misteri di kawasan ini. So guys, kita sampai puncak. Alhamdulillah. So, let's go. Alhamdulillah. Akhirnya sampai di puncak Bukit Panjang. Lihat guys, view dia. Mantul. Mantul guys. Satu-satunya bukit yang dikatakan paling mencabar dan paling view dia paling mantap guys. Oke. Video. Nah, rekan-rekan kita. Mencabar. Begitulah. Oke, bukit ini sesuai untuk kepada yang berlatih sebelum mendaki Gunung Kinabalu. Yes, mungkin ini paling sesuai untuk mendaki. Sebab dia lebih kurang, dia punya ketinggian, dia punya laluan seperti mendaki Gunung Kinabalu. So, kawasan ini memang sesuai untuk latihan. Oke guys, saya tunjukkan lagi view daerah Tawo. Ibarat di kayangan guys. Oke guys, jadi setakat itu saja video kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng untuk update video-video yang terbaru. Halo bosku. Assalamualaikum. Oke, bye. Peace. Macam di alam bunian.